Saudara, Bank Negara telah membuat keputusan untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR pada mesyuarat monetari yang lalu dan kesan awal kenaikan OPR sebanyak 25 mata sudah tentu kepada pengguna malah ke atas ekspor negara walaupun secara minimum. Tetapi sejauh mana kenaikan kali ini setelah kali terakhir ia dinaikkan 3 tahun lalu akan memberi kesan kepada kemajuan negara umumnya dan kesemuanya akan kami bincangkan bersama tetamu nasional satu sebentar lagi. Baiklah, saudara, hampir sebulan kadar dasar semalaman OPR berada pada paras 3.25% sejak ia diumumkan Bank Negara Malaysia. Kenaikan 25 mata asas itu memberi impak dan pelbagai respon daripada sektor korporat maupun individu dan setelah dikaji kenaikan itu memberi kesan kepada bayaran pinjaman bulanan dan secara langsung terhadap kos sara hidup pengguna dan bagi mendapatkan penjelasan terperinci mengenai baik buruk kenaikan OPR ini, Nasional 1 hari ini bawakan seorang pakar akademik di bidang ekonomi, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi UiTM, Dr. Bayah Baba. Terima kasih Dr. Bayah kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Okey, terima kasih juga. Okey, baiklah. Doktor, tadi saya ada menceritakan sedikit mengenai OPR dan mungkin ada penonton di luar sana mungkin agak kurang jelas apakah OPR. Mungkin doktor boleh menjelaskan sedikit atau menghuraikan sedikit tentang apakah OPR itu sendiri. Okey. OPR adalah kadar dasar semalaman. Ia merupakan kadar faedah sebenarnya yang ditetapkan oleh bank negara dan ianya diguna pakai oleh bank-bank apabila mereka membuat pinjaman sama ada daripada bank negara ataupun daripada bank-bank lain lah. Jadi bila OPR ni dinaikkan, ia adalah kenaikan kos sebenarnya bagi bank-bank tersebut lah. Dan biasalah bila kos naik, sebagai orang kata bank, mereka akan pass the cost kepada peminjam-peminjam mereka lah. Jadi apakah antara punca yang menyebabkan bank negara menaikkan kadar OPR dan bagaimana 25 mata asas itu membebankan peminjam itu sendiri? Ya, okey. Kali terakhir OPR ini dinaikkan oleh Bank Negara Malaysia adalah pada bulan November 2011. Jadi dah lama dah 3 tahun ia tidak dinaikkan. Manakala bank di rantau Asia ni banyak negara telah menaikkan OPR mereka. Jadi saya kira sekarang ni ekonomi kita berkembang dengan begitu rancak dan kita dapat lihat juga ringgit nilai ringgit di pasaran antarabangsa juga telah meningkat. Jadi mungkin untuk orang kata menstabilkan juga ringgit jangan dia naik terlalu tinggi yang bakal akan atau melibatkan memberi tekanan kepada ekspor kita, maka Bank Negara Malaysia terpaksa menaikkan OPR-nya lah. Juga ia membantu dari segi mengurangkan ataupun slow down inflation rate lah. Jadi tadi ada nyatakan bahawa 25 mata asas ini pada tahun ini dan kemungkinan ada kenaikan pada tahun depan. Adakah itu benar, Doktor? Jika kita lihat pada laporan yang dikeluarkan di akhbar-akhbar, memang Bank Negara Malaysia sebenarnya nak menaikkan sebanyak 50 mata. Jadi dibuat dalam 2 peringkat. Pada tahun ini pada 25 mata dan tahun depan dia akan naikkan pada 25 mata lagi. Tapi itu orang kata mengikut keadaan semasa lah ketika itulah. Jadi OPR juga dikatakan menjejaskan kemampuan bayaran pengguna itu sendiri yang mungkin telah membuat pinjaman dan juga akan bakal membuat pinjaman, terutama sekali pinjaman rumah dan kenderaan. Benar, Doktor? Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan
tentang tanggungan ataupun kemampuan bayaran peminjam itu sendiri dalam melakukan bayaran, memandangkan sekarang ni kita sudah maklum bahawa kos sara hidup sekarang ini amat meningkat, dan dengan adanya OPR ini mungkin menambahkan sedikit keperitan kepada peminjam atau pengguna itu sendiri. Tentunya sebab kenaikan OPR ini akan secara langsung menyebabkan BLR atau base lending rate bertambah juga. So sekarang ni sebelum ni BLR ialah 6.6%. So bila OPR ni dinaikkan 25 mata, maka BLR juga akan naik kepada 6.85%. Bila BLR ni naik, ia akan melibatkan kenaikan faedah kepada pinjaman kereta, satu, pinjaman kereta barulah yang orang yang baru nak buat pinjaman lah. Tetapi kesannya akan lebih kepada pinjaman perumahan yang kita dah ambil. Kita dah ambil. So contohnya lah secara numerical, secara matematiknya, dengan kenaikan 25 mata tu nanti, contohnya kalau loan rumah saya atau pinjaman perumahan saya, bulanan saya adalah RM1,000. Bila naik 25 mata ni, maka saya akan kena bayar RM25 lebih untuk setiap ribu. Setiap ribu. Maksudnya itu sebulan RM25. Kalau setahun dia akan jadi RM300. So banyak tu. Memang banyak. Walaupun pada mereka yang mempunyai pinjaman perumahan, bulanan yang mereka terpaksa bayar katakan RM500. Okey, dia akan naik RM12.5 sebulan. Tapi setahun dia akan jadi RM150. So itu adalah pertambahan dari segi bayaran tetap yang dia kena bayar. Itu untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sementara nak habiskan bayaran loan tu, kita dapat lihatlah bahawa ia akan membebankan mereka yang telah mempunyai pinjaman lah. Ini membebankan kepada pinjaman kereta dan juga pinjaman perumahan pinjaman kereta kalau baru nak buat pinjamannya lah. Sebab kalau biasanya pinjaman kereta yang dah buat dia tak naik dah. Dia takkan naik. Cuma untuk peminjam yang pinjaman kereta yang baru ingin untuk membeli kereta. Jadi jika lihat tadi agak terbeban kepada peminjam, terutama sekali peminjam perumahan, sebab memandangkan ada juga peminjam perumahan ini yang mempunyai pendapatan yang agak sederhana, dan adakah orang kata ini mungkin akan mengakibatkan mungkin ada bayaran bulanan yang mungkin tertunggak dalam masa tempoh selepas dinyatakan kenaikan OPR 25 mata ini, dan akan menyebabkan orang kata rekod seseorang rekod bank seseorang peminjam itu akan buruk, dan mungkin orang kata akan dimasukkan dalam blacklisted oleh pihak bank. Sebab kalau mereka yang berpendapatan yang orang kata habis bulan habis gaji ni jadi mereka tidak menjangkakan bahawa bulanan mereka kena bayar untuk rumah ni akan naik. Jadi dalam masa 2-3 bulan tu mereka nak seimbangkan perbelanjaan rumah, perbelanjaan anak-anak dan sebagainya itu. So mungkin mereka akan tertunggak membayar bulanan yang mereka patut bayar lah untuk pinjaman perumahan mereka. Jadi sebagai pengguna atau peminjam dapat melindungi diri pada ketidaktentuan kenaikan kadar ini. Jadi ada setengah mencadang sejak dulu untuk mengambil pinjaman secara Islam yang mengenakan charge tetap. Adakah itu kenyataan itu benar, dan bagaimana dalam tempoh jangka masa panjang ia boleh membantu? Sebenarnya pinjaman secara Islam ni dia bukan tetap sebenarnya. Cuma dia ada cap. Maksudnya dia akan cap kepada 10% kadar faedah. Dia tak sebut faedah, dia akan kata kadar keuntungan atau profit yang diambil daripada peminjam. Tapi setakat ni, sekarang ni katakan BLR ialah 6.85, dia masih naik juga lagi lah. Sebab belum dia belum tengok lagi profit dia tu diambil, selagi tak mencecah 10%. Kalau OPR naik, BLR naik, kadar pinjaman dengan bank Islam pun akan naik juga. Akan naik juga. Okey, bagaimana dengan pinjaman peribadi? Pinjaman peribadi, kalau sesiapa yang terlibat dengan flexi loan, kadar faedah yang flexi, mereka akan terlibat sama juga.
Kadar pinjaman yang baru pun akan naik jugalah faedahnya sebab BLR sendiri naik. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan dengan perbincangan saya ingin berkongsi sedikit tentang spekulasi dan sifat pemaju yang gemar mengambil kesempatan ke atas penjualan tanah yang meningkat dari tahun ke tahun, dan itu juga didakwa antara penyebab kenaikan OPR, dan ia sekaligus memberi kesan langsung kepada peminjam dalam sektor perumahan. Dan jelas dengan kenaikan terbaru ini, sektor perumahan antara yang menerima tempias. Dan pengarah urusan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Datuk Dr. Kamarul Rushdan Saleh yakin kenaikan OPR baru-baru ini akan menyebabkan penurunan pembelian rumah terutama jenis mewah. Secara kasarnya saya menjangkakan bahawa kemungkinan penurunan di dalam permintaan, penurunan dari segi permintaan akan mula dirasai pada tahun ini dalam sekitar antara 1 ke 2% penurunan. Dengan perkembangan semasa sektor perumahan membuat jangkaan awal kadar OPR akan terus meningkat 5 hingga 6% pada tahun mendatang disumbang pengenalan cukai barangan perkhidmatan GST tahun depan, dan bagi mengurangkan beban pengguna, kerajaan katanya boleh memperkenalkan kuota pembelian terhadap pemaju perumahan yang menawarkan harga tinggi, dan ia selaras dengan sasaran 1 juta rakyat dapat memiliki rumah pertama menjelang 2018. Baiklah saudara, kita akan terus saja bersama tetamu pada hari ini iaitu Dr. Baya. Baiklah Doktor, tadi kita ada menyatakan tentang faktor utama OPR ini naik atas kerana penjualan tanah yang meningkat. Adakah perkara itu benar ataupun mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan OPR ini naik? Yang disebut pasal tanah tadi kan, yang pasal hartanah sekarang kan. Langkah menaikkan OPR ni boleh dikatakan sebagai satu langkah untuk mengelak daripada speculative buying lah. Orang yang orang kata semata-mata beli rumah untuk jual balik untuk mendapatkan keuntungan atas angin begitu sajalah. Jadi bila OPR ni naik, kadar pinjaman perumahan juga akan naik, dan ia akan menekan kepada orang yang kata membeli rumah secara sekejapnya lah. Jadi berganding dengan orang kata capital gain tax yang telah naik sebanyak 30% tu, maka ia akan melembabkan sedikit penjualan hartanah lah. Dan selain pada hartanah, apakah faktor lain yang mendorong OPR itu naik dan akan naik lagi pada tahun hadapan? Untuk mengawal inflasi juga OPR boleh digunakan, sebab dia macam ni, bila OPR naik, BR naik dan pinjaman semua menjadi bertambah mahal, orang akan fikir 2-3 kali sebelum mereka membuat pinjaman peribadi contohnya. Jadi juga untuk mereka yang terpaksa membayar lebih dari segi pinjaman perumahan kalau kita selama ni ada orang kata RM500 lebih lah untuk belanja yang lain-lain, tapi sebab OPR tadi kita kena bayar lebih, katakan RM100 sebulan, jadi kita dah kurang RM100 sebulan untuk belanja yang lain. So dengan secara tidak langsung ia akan menyebabkan kadar permintaan terhadap barangan pengguna akan turun. Dengan cara itu insya-Allah kadar inflasi juga akan terkawal. Baiklah, Institut Kajian Ekonomi Malaysia memantau perkembangan OPR untuk melihat kesan dan respon pasaran. Apakah doktor melihat ada langkah atau cadangan bagi mengatasi kenaikan OPR kepada kos sara hidup masyarakat? Tentunya OPR akan menyebabkan pertambahan kos kepada masyarakat lah, kepada pengguna seperti saya. Tapi sebagai pengguna biasa ni, kita kena cari jalan lain lah. Kita tidak boleh menghalang faktor yang kita terpaksa bayar lebih dari segi pinjaman perumahan kita, tapi kita boleh orang kata mengaudit dari segi perbelanjaan harian kita lah. Sebagai satu contoh, jika saya membuat kursus atau ceramah mengenai penggandalian kewangan, saya akan kata cuba kita buka kita punya laci dalam fridge tu, yang kita simpan sayur tu, sayur-sayur tu kan. Kita tengok sebelum kita pergi pasar tu berapa ikat sayur yang kita terpaksa buang, sama ada dia layu ataupun sudah buruk. Jadi kita catatkan berapa kos yang kita beli tu.
Biasanya melalui pengamatan saya sendiri, petik saya sendiri, saya boleh tengok so kurang-kurangnya kita akan membazir lebih kurang barangan yang mudah rosak ni dalam lingkungan harga 7 hingga 10 ringgit seminggu tu. So maksudnya kalau kita berhati-hati, kalau kita kata okey minggu ni kita perlukan 5 ikat sayur, cuba kita pergi beli 3 ikat je. Kita tengok habis tak 3 ikat tu. Jika kita dapat kawal audit audit selia kita punya perbelanjaan harian kepada barangan yang sekecil itu, insya-Allah kita akan dapat berjimat sekurang-kurangnya 7 atau 10 ringgit seminggu. Kalau sebulan dia jadi berapa? Jadi ada setengah tu orang kata apa, bila membeli barang dapur, terutama sekali bila barang basah, mereka akan selalu beli satu stok untuk satu minggu. Tapi kadang-kadang dalam satu minggu tu kadang-kadang macam doktor kata sendiri ada yang sayur tak termasak. Sayur dah layu dan sebagainya. Itu agak merugikan sebab saya rasakan kadang-kadang ada dalam, katalah dalam satu minggu tu adalah orang kata buat special price, harga runtuh, promotion dan sebagainya. Kerana saya rasa saya sendiri pun kadang-kadang kata murahnya daripada satu jadi RM4, beli 3 RM10. Jadi mungkin masa tu saya tak akan fikir bila nak masak. Yang penting saya mendapatkan harga pada waktu itu. Jadi cuba kita buka nanti balik nanti kabinet kita, kita tengok barang-barang dalam tin yang kita dah ada tu, berapa tin yang dah expire. Dan kita catatlah berapa kos dia. So saya ingatlah kita berhati-hati jangan teruja sangatlah dengan orang kata sale-sale ni jualan dan sebagainya. Kalau kita perlu satu tin sarden, pergi beli satu tin sajalah. Jangan beli kata 3 RM10, kalau satu RM4 pun lebih baik beli satu RM4 daripada 3 RM10 sebab kita tahu yang kita akan gunakan dalam masa terdekat ni satu tin tu. Bukan yang 2 tin lagi dah. Okey. Baiklah, saya ingin sentuhkan sedikit dengan kaitan OPR dan inflasi dan sudah tentu ia ada hubung kait dan juga berkandingan. Dan 6 bulan pertama, saya ingin bacakan di sini, 6 bulan pertama 2014 kadar inflasi meningkat 2 digit berbanding 1.6% tempoh sama pada tahun 2013. Jadi komen doktor dalam tempoh ke depan selepas kenaikan OPR yang terkini. Saya kira inflasi akan berada pada taraf yang stabil lah. Dia takkan naik lagi bila OPR ni naik. Macam saya katakan tadilah, bila kita OPR naik, BAR naik, pinjaman perumahan pun akan naik, perbelanjaan isi rumah pun akan naik dari segi membayar pinjaman bulanan, pinjaman perumahan tadi. Jadi dalam keadaan itu kita akan terpaksa bayar lebih untuk rumah dan perbelanjaan lain kita kurang. Maka kita akan berbelanja lebih kurang kepada barang-barang rumah atau keperluan harian yang lain. Maka insya-Allah kadar inflasi kita akan stabil. Okey. Dijangka seperti saya nyatakan tadi mungkin ada gelombang kedua OPR yang akan diumumkan pada tahun depan dalam lagi 25 mata tak silap saya. Jadi pada tahun depan bilakah jangkaan akan diumumkan tentang gelombang kedua ini? Kalau diumumkan selari dengan GST akan impaknya akan dirasai oleh kita lah, sebab kita tak tahu sebenarnya bagaimana respon pengguna bila GST dikenakan nantilah. Jadi harap-harapnya tidak dinaikkan selari dengan pada bulan April di mana GST akan dikenakanlah. Jadi saya ingin menyebut sesuatu. Saya ingin tanya pendapat doktor sama ada doktor bersetuju atau tidak. Sama ada OPR itu naik dan inflasi itu naik, yang menjadi mangsa adalah pengguna. Dia sebenarnya OPR itu naik dengan sebab nak cuba mengawal inflasi itu. Jadi bila inflasi itu terkawal, pengguna akan terlindung jugalah. Tapi kalau dilihat di sini, bila OPR diumumkan 25 Mac, sebagai pengguna yang menerima impak yang amat dahsyat jugalah, terutama sekali kepada mereka yang berpendapatan rendah. Saya rasa mereka yang berpendapatan sederhana lagi teruk. Sebab yang berpendapatan rendah ni, mereka akan dapat BR1M. Ya? Dan kerajaan dah janji BR1M ni akan dinaikkan dari semasa ke semasa. Jadi yang berpendapatan rendah ni, mereka akan terbela jugalah dia dapat bantuan kerajaan. Yang berpendapatan sederhana inilah yang akan orang kata terasa lebih sebab mereka ni nak beli rumah prima pun tak boleh, nak dapat BR1M pun tak boleh. So mereka lah yang sebenarnya yang akan lebih tersepit. Jadi mungkin OPR ni naik. Nasihat doktor kepada mereka yang berpendapatan sederhana.
dalam mengharungi OPR yang telah diumumkan dan juga OPR yang akan diumumkan pada tahun depan? Sama ada kita cari pendapatan lebih ataupun kita berbelanja dengan lebih berhemah lah. Kita audit balik apa yang kita belanja, yang mana tak perlu, tak payah beli yang mana tak terdesak, jangan beli dulu. Dan saya selalu tekankan, kita tak kisahlah kita dalam golongan mana, berpendapatan rendah ataupun sederhana, kita kena menabung. Tak banyak sikit pun kena menabung. Kalau tak dapat 10% pun, dapat 5% pun jadilah. Saya. Baiklah, itu saja waktu kita ada bersama doktor. Terima kasih banyak kerana memberi sedikit tips untuk menghadapi OPR pada tahun ini dan juga OPR pada tahun depan, kesan-kesan dan cara untuk mengatasinya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada pensyarah kanan Jabatan Ekonomi UiTM, Dr. Bayah Barber.